Lihat pada dua kisah ini. Anda kenal Imam Syafi'i? Kenal ke tak Imam Syafi'i? Aku bermazhab Syafi'i, takkan tak kenal Imam Syafi'i. Cuba sebut nama penuh Imam Syafi'i. Aku mazhab Syafi'i, sebut nama penuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah. Tu je jawapan kita dah. Bukan lagi suruh sebut nama kitab dia, bukan lagi suruh sebut manhaj dia, bukan suruh sebut cara dia menulis kitab fiqh, bukan cara sebut dia menulis kitab hadis. Tak lagi, nama pun tak lepas dah. Tapi itulah dakwaan kita, mazhab Syafi'i. Baik. Reputasi ulama ini begitu besar dan luas. Lebih-lebih lagi otoriti dan integriti dia dalam mengeluarkan perkataan dan pandangan cukup dijaga. Dia cukup warak dalam bab ini. Satu hari dikisahkan, dia keluar daripada rumah dia menaiki seekor unta. Siapa yang naik unta? Imam Syafi'i. Di pertengahan jalan dia dihadang oleh sekumpulan beberapa orang pemuda. Pemuda ni hadang dia, sekat dia, halang dia, bukan nak pukul dia, bukan nak tibai dia, tapi menghormati dia sebagai seorang ulama besar yang mempunyai reputasi yang tinggi. Cuma nak mengajukan satu soalan. Wahai Imam, kami sedar kamu mempunyai ilmu yang banyak, reputasi yang tinggi, warak dalam mengeluarkan kata-kata dan pendapat, tapi tolong jawab satu soalan. Baiklah, apa dia soalan tu? Soalan kami ialah, ingat ke nak tanya hukum fiqh? Ingat ke nak tanya masalah tauhid? Ingat ke nak tanya masalah hadis? Soalan kami ialah, berapakah jumlah kaki unta yang kamu sedang naik sekarang? Tu je nak tanya. Berapa jumlah kaki unta hak kamu sedang naik sekarang? Kalau kita berada pada kedudukan Imam Syafi'i, apa jawapan kita? 4. Minta maaf. 4 benar. Tapi apa tindakan Imam Syafi'i? Dia turun daripada unta, dia bilang satu-satu. 1, 2, 3, 4. Kaki unta yang aku sedang naik sekarang ada 4. Terkejutlah geng-geng pemuda tadi. Wahai Imam, untuk jawab soalan semudah dan sesimpel ini, dia tak cakaplah simple, tu bahasa Inggeris, dia cakap bahasa Arab lah. Kamu tak perlu turun daripada unta, dari atas pun kamu boleh jawab. Unta ni ada 4 kaki. Tidak, aku tidak akan menjawab sesuatu soalan atau pertanyaan yang aku ragu-ragu dan was-was tentang dia. Mana tahu waktu aku naik unta ni, ada kaki dia yang cacat ke, kaki dia putus ke, kaki dia pergi ke mana ke, sepanjang aku duduk tadi. Jadi nak memastikan benda ni, tak ada ragu-ragu, tak ada was-was, aku turun pastikan 4, baru aku jawab pada kamu 4. Nampak? Bayangkan kalau kita, saya lah, nak pergi mengajak, turun rumah, brum, brum, gear 1, pum, gear 2, pum, baru nak masuk gear 3, 5 orang. Ustaz, berhenti. Saya nak tanya satu soalan. Saya ni nak pergi Masjid Jitra ni, Syarifah Fatimah. Ada satu soalan saja Ustaz. Apa dia soalan dia? Motor hak Ustaz naik sekarang ada berapa biji tayar dia Ustaz? Tu je soalan. Agak-agak apa saya nak buat? Nak ambil warak macam Imam Syafi'i, tongkat motor, mati switch, 1, 2 biji tayar, ataupun sebiji belah ni, sebiji belah ni. Perlu tak turun motor? Unta mungkin payah nak nampak kaki, motor tak turun pun 1, 2, confirm 2. Tak, ni nak cakap beza antara Imam Syafi'i dengan kita. Tapi yang jadi poin main soalan cepu mas malam ini, berapa ramai di antara kita bila diajukan persoalan, diminta pendapat atau pandangan, mengambil cara Imam Syafi'i, atau kita lebih suka menggunakan andaian dan pendapat kita sendiri? Kat mana lebih ramai? Cara Imam Syafi'i ke andaian kita? Andaian kita.
Sememangnya kita manusia ni suka bercakap, suka kritik, suka komen. Walaupun kita tak ada banyak ilmu tentang apa yang kita cakap, walaupun kita banyak tak tahu apa yang kita komen, walaupun kita tak berpengetahuan apa yang kita kritik. Bukan tak tahu langsung, tapi kadang-kadang hujung di mana, pangkal di mana pun nak komen. Oh, pada pendapat saya lah, isu ini kita perlu pada pandangan saya lah, benda ni tak salah bagi pandangan dan pendapat kalau hang tahu semua benda. Ambil contoh paling mudah, beberapa tahun yang lepas berlaku kes kehilangan kapal terbang kita MH370. Daripada latar belakang rakyat Malaysia, daripada hak rendah sampai hak tinggi, semua orang nak bercakap, nak bagi pandangan, nak bagi pendapat pasal kehilangan kapal terbang. Kalau orang-orang hak hampir-hampir dan dekat dengan isu kehilangan, mungkin kita boleh pakai separuh, tolak separuh. Siapa dia hak dekat? Mungkin ahli keluarga pilot, mungkin orang kerja, orang besar-besar kerja dengan MAS, mungkin orang-orang yang terlibat dengan menteri pengangkutan dan hal-hal yang seangkatan dengannya. Mereka duk bincang, mereka duk bagi pendapat. Hak ni ada yang boleh pakai, ada yang boleh tolak. Yang jadi masalahnya, hak bawah tu, hak pakcik duk kedai kopi, airport dia tak pernah pi, kapal terbang dia tak pernah naik. Oh, bagi akulah kapal terbang ni hilang ni sebab duduk kena sembunyi pulau ni lah. Dia duduk kampung, kapal terbang tak pernah naik, airport tak pernah sampai, tapi nak sembang isu. Bukan salah dia bagi pendapat, tapi apa kena mengena hang tak pernah keluar daripada kampung nak hurai bak hilang kapal terbang. Akibatnya pandangan tadi jadi tersasar. Sebab apa? Ilmu pengetahuan terhad. Akibatnya kumpul punya kumpul, jumpa ke tak jumpa? Jumpa ke tak jumpa? Hak kata di sini, hak ni di sini, hak di sini, hak ni di sini, duk mana? Last sekali tak keluar jawapan pun. Hak pendapat tu pun kata terbang tak jumpa. Hak pendapat ni pun kata terbang hilang juga. Pendapat ni pun kepala tak tahu di mana. Hak pendapat ni pun ekor tak tahu ke mana. Tapi andaian awal sudah keluar. Betul? Andaian awal sudah keluar, pendapat sudah keluar. Inilah sifat manusia. Dia tak akan pernah berhenti bercakap, komen, kritik, pelbagai andaian. Sekarang lihat kepada imam yang kedua, anak murid kepada Imam Syafi'i. Siapa murid Imam Syafi'i? Imam Ahmad Ibn Hanbal, pendiri dan pengasas mazhab Hambali. Dia diperakukan salah seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis, sehingga ada karya tulisan dia Musnad Imam Ahmad kan. Selain Sunan Sittah tu, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad. Tetapi manhaj penulisan hadis dia berbeza dengan 6 imam hadis yang lain. Sebab manhaj cara penulisan 6 imam hadis yang lain, setiap tulisan hadis mereka berpandukan bab. Bukalah Bukhari ke Tirmizi ke Abu Daud, contoh mula-mula bab taharah, hadis-hadis taharah, bab as-solat, hadis-hadis as-solat, bab jenazah, hadis-hadis jenazah, bab makanan, hadis-hadis makanan. Senang kita nak cari. Tapi pendekatan Imam Ahmad berbeza. Dia tulis hadis dia tak ikut bab, dia tulis ikut list perawi. Contoh Musnad Ahlul Bait. Siapa yang dikatakan Ahlul Bait? Contoh Fatimah ke Ahlul Bait, Hasan ke Ahlul Bait, Husain ke Ahlul Bait, isteri-isteri Nabi. Jadi hadis-hadis yang datang melalui jalur mereka dikumpulkan dalam musnad tu. Musnad sahabat 4, hadis dari Umar, hadis-hadis Abu Bakar duduk dalam tu. Musnad sahabat Ansar, musnad sahabat Muhajirin, musnad Syam, musnad sahabat Basrah, musnad sahabat Kufah. Kalau orang baru nak belajar tentang list nama sahabat, sesuailah dengan cara tu. Tapi nak cari hadis susah ke senang? Susahlah. Aku nak cari bab ta'am. Bab ta'am ni perawi mana? Payah. Jadi kita kena rujuk kepada 6 ni nak bagi senang, sebab dia ikut bab. Ni nak cakap cerita manhaj dia tulis hadis. Tetapi satu hari, sebab reputasi dia sebagai seorang ulama besar hadis, seorang murid datang nak belajar hadis dengan dia. Untuk beberapa tempoh dan waktu dia ajak yang basic tentang ilmu hadis, mustalah hadis, jarah wa ta'dil, ilal, manhaj muhaddisin, ilmu rijal dan sebagainya dengannya.
Jadi satu masa bila dia rasa diri dia dah menguasai semua ilmu tu, dia tanya guru dia Imam Ahmad, bila masa pula aku ni nak start menghafal hadis? Hak basic-basic hadis ni aku dah belajar, tapi bila aku nak start menghafal hadis? Jadi Imam Ahmad bagi kepada dia sebuah kitab hadis. Dalam kitab ini ada 10,000 hadis. Jadi kamu bawa balik kitab ni, hafal semua 10,000 hadis, dan bila kamu dah rasa kamu ingat sanad-sanad dia, perawi-perawi dia, matan dia dengan baik, datang balik jumpa aku akan tambah hadis yang lain. Belajar dah hak basic. Lepas tu tok guru suruh bawa balik kitab hak berisi 10,000 hadis, hafal dengan baik. Bila habis 10,000, datang balik nak tambah hadis baru. Kalau kita wujud masa tu dengan Imam Ahmad, agak-agak bawa balik kitab tu, mai ke tak mai dah? Tak mai dah kot. Bukan kata 10,000, 100 pun belum tentu lagi. 100 pun belum tentu. Kira balik kitab sungguh lah, tak tahu bila nak jumpa. Tapi bila dia rasa cekap, dia hafal, dia mai balik. Imam Ahmad tanya, dah hebat hafalan kamu, dah cekap hafalan kamu, dah sempurna hafalan kamu? Ya, pada anggapan aku. Jadi Imam Ahmad test dia. Cuba baca hadis sekian-sekian, dia pun okey, bagus. Cuba baca hadis sekian-sekian, bagus. Cuba baca sanad sekian, semua bagus, komplit. Lalu dia rasa happy dan gembira. Sekarang tuan guru dia Imam Ahmad bagi hadis yang kedua, kitab hadis yang kedua. Yang dalam ni ada berapa? Yang dalam ni 20,000 hadis. Tambah lagi 20,000. Kenapa perlu lebih banyak? Bukan nilai yang sama macam yang dulu 10,000. Sebenarnya yang kamu hafal dulu 10,000 bukan kitab yang sahih, tapi semua hadis palsu. Allah. Ingat ke hak sahih 10,000, tapi rupanya 10,000 tu hadis palsu. Pasal apa tuan guru buat lagu ni? Untuk tes hafalan kamu. Bayangkan buat kali pertama kamu bawa balik hadis yang sahih. Benar? Kamu bawa balik hadis yang sahih, tanpa pengetahuan aku, kamu mungkin mengajarkan hadis ni pada orang lain. Hadis ni sahih, tapi kamu nak ajak pada orang lain, tiba-tiba menyebabkan kamu tu jadi tersalah pada sanad, tersalah pada rawi, tersalah pada bacaan matan, dan orang terima hadis tu dengan kamu. Sepatut hadis ni sahih, jadi apa? Nilaian kamu sekarang tak ingat perawi, tak ingat matan, tak ingat hadis. Hadis sahih tadi boleh jadi apa? Boleh jadi dhaif sebab kamu. Sebab tu aku bagi hak palsu dulu. Kalau kamu nak mengajak tersalah ke, tak ingat ke, tak apalah, sebab hadis tu hadis palsu. Tapi walaupun palsu 10,000, kamu ingat sungguh, baguslah. Jadi tu cara pertama, nak pastikan kamu memang ingat betul. Bila ingat betul, aku bagilah, baru bagilah hak sahih. Tu teknik dia. Agak-agak teknik ni kalau zaman kita ni, lepas ke tak lepas? Tambah-tambah guru kata hak 10,000 ni hak tak betul. Lagilah kita tak mau belajar dah. Apa dia bagi hak tak betul? 10,000 pula tu. Bagilah hak betul. Tapi itulah yang mengajarkan anak murid dia jadi kuat ingatan. Dah hak 10,000 palsu pun lepas, apatah lagi 20,000 hak seterusnya. Mudah-mudahan demikian. Baik, ini antara salah satu teknik dan cara ajaran ulama dulu terhadap murid-murid mereka. Dan kita boleh tengok pelbagai gaya, pelbagai kaedah, pelbagai pedagogi yang digunakan oleh ulama-ulama dulu bila berhadapan dengan murid masing-masing.